kami terus memanjangkan langkah kami ke Mukhayyam Sumayyah sebagai sebuah kamp pelarian yang terletak di tengah padang pasir. Air hampir tiada. Yang kita ada ni pun hanya cebisan-cebisan air, dan yang diberitakan tadi ramai rakyat di sini ataupun yang penempatan di tempat pelarian ini mereka sakit kerana bekalan air yang mereka ada adalah bekalan air yang tidak bersih. Dalam 5 tahun akan datang, dari pendapat saya merasakan bahawa Yaman akan terus tidak stabil. Keadaan begini akan berterusan. Kalau sekalipun perang tu reda, konflik masih ada, senjata masih ada, violence masih ada, humanitarian crisis masih ada, manusia lapar, mati, tak ada cukup makanan, masih ada. Meskipun masih dalam peperangan, gambaran masyarakat Maghrib yang kami dapat lihat setibanya di bandar ini ialah masyarakat di sini masih perlu untuk meneruskan kehidupan mereka. Ada yang berniaga, mengambil upah untuk melakukan suatu kerja dan sebagainya. Destinasi kami di Maghrib ini ialah ke pusat pengurusan bencana perang yang diuruskan oleh kerajaan Gubernur Maghrib. Setelah berjaya menawan bandar Maghrib ini dan membebaskan bandar ini daripada cengkaman pemerintahan Houthi, Gubernur Maghrib umpama sebuah kerajaan negeri yang dibangunkan untuk menguruskan segala hal berkaitan negeri ini. Kami bertemu dengan Saif Nasir Musanna yang mana beliau merupakan pengarah pusat pengurusan bencana perang untuk Gubernur Maghrib bagi mengetahui keadaan mangsa perang Maghrib dengan lebih terperinci. Bismillahirrahmanirrahim. في البداية نرحب بمؤسسة صحابات فترة إلى محافظة مأرب، ونرحب بهم ونوجه تحياتنا لهم وللشعب الماليزي على ما يقدمونه للنازحين في محافظة مأرب. طبعا محافظة مأرب التي فيها أكثر من 62% من إجمالي النازحين في الجمهورية اليمنية. هؤلاء النازحين وصل تعدادهم إلى أكثر من 2,212,000 نازح في محافظة. Mereka ini punya data, mereka ini punya fakta di manakah dan apakah bantuan yang seharusnya dan perlu kita segerakan. Kerana di Maghrib ini bukan sahaja pelarian daripada dalam, tapi pelarian di seluruh Yaman. Mereka itu ke Maghrib semata-mata untuk mendapatkan perlindungan, dan sama-sama kita bantu mereka untuk meringankan apa yang mereka tanggung selama ini. Walaupun sudah lewat petang, kami terus memanjangkan langkah kami ke Mukhayyam Sumayyah sebagai sebuah kamp pelarian yang terletak di tengah padang pasir. Tumpuan kami ialah untuk melihat bagaimana bekalan air bersih untuk pelarian-pelarian yang berada di sini. Sama ada kualiti air adakah sudah cukup baik, bekalan air boleh diminum ataupun tidak dan sebagainya. Air hampir tiada. Yang kita ada ni pun hanya cebisan-cebisan air, dan yang diberitakan tadi ramai rakyat di sini ataupun yang penempatan di tempat pelarian ini mereka sakit kerana bekalan air yang mereka ada adalah bekalan air yang tidak bersih. Mereka tak ada pilihan, terpaksa juga minum, walaupun air ini mereka tahu bukan untuk air minuman. Setinggi ini, sebesar ini, hanya dengan $50 USD, kurang lebih 2,000 liter air minuman yang dapat kita salurkan. Semasa kami meninjau di kawasan Mukhayyam Sumayyah, kami disapa dengan anak kecil ini. Di sebalik petahnya bicara adik yang berusia 11 tahun ini menerangkan kepada kami tentang kamp pelarian Mukhayyam Sumayyah. Pasti banyak duka perang yang disimpan oleh anak sekecil ini. Kanak-kanak di sini perlukan pendidikan.
kerana mereka nanti akan menggunakan pendidikan yang mereka ada untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di Yaman pada masa akan datang. Namun melihat kepada fasiliti pendidikan yang disediakan di sini, boleh dikatakan sangat daif. Mereka yang berada di sini kurang lebih 1,800 orang pelarian. Dan kelas yang ada hanya 13 kelas seperti besar ini. Kurang lebih 8 kali 4. Boleh memuatkan maksimum 40 orang. Dan mereka telah cuba mengadakan kelas pagi dan kelas petang. Semestinya masih lagi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pendidikan anak-anak pelarian di sini. Banyak peluang yang boleh kita bantu. Kita boleh bantu dari segi pendidikan, kita boleh bantu daripada segi keperluan asas dan macam-macam bantuan. Sebut sahaja apa jenis bantuan, mereka sangat perlukan bantuan anda. Bayangkan kalau bila datangnya waktu musim sejuk. Bayangkan juga bila datang waktu musim panas, apa yang mereka tanggung. Semestinya ya, sudah pasti kita sendiri tak tertanggung apa yang mereka tanggung. Di sini tidak ada bekalan elektrik, tidak ada bekalan air bersih yang cukup. Dan perkhemahan ini sudah makan masa 6 bulan. Yang paling baru 6 bulan. Dan yang lain-lainnya sudah melebihi 4 ke 5 tahun. Secara perasaan insani, perasaan manusiawinya, tidak akan ada mampu manusia yang boleh bertahan kecuali mereka perlukan bantuan. Kita boleh kata kawasan sekian-sekian ditangkap ataupun berjaya dibebaskan, tentera A akan menang. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Kadang-kadang besok mungkin tentera A akan kalah, tentera B pula akan ambil semula. Tapi melihat pattern daripada keseluruhan perang ni, so kita ambil pattern all these battles dengan pattern dalam 5 tahun akan datang. Dari pendapat saya merasakan bahawa Yaman akan terus tidak stabil. Keadaan begini akan berterusan. Sebab apa? Pertama, sebab kita masih recover dalam COVID. Itu pertama. Kedua ialah Yaman is a forgotten crisis. Semua orang lupa. Berbanding dengan Syria, berbanding dengan sebab di Syria ada superpower. Ada Iran, ada Rusia, ada Turki, ada Amerika. Di Yaman tak ada. Jadi tak ada siapa peduli pun Yaman. So kita akan lihat sejauh mana kekuatan Iran mencengkam Yaman, di mana Iran berkehendak untuk menjadikan Yaman ini sebagai negara proksi dia, macam mana dia jadikan di Iraq. Dan kita juga akan tengok bagi sejauh mana kepimpinan Saudi ataupun ketenteraan Saudi mampu counterbalance dia. Dan buat masa ni saya rasa konflik ini akan prolong. Kalau pun siapa-siapa menang, sama ada Saudi ataupun Iran, which is saya rasa nampak macam Iran in upper hand buat masa ni. Iran in upper hand, kita tak tahu lagi 2-3 tahun, tapi kita katalah mana-mana kerajaan pemenang, dia tetap akan menjadi kerajaan yang tidak stabil dan Yaman akan terus menjadi a failed state, negara gagal. Ini yang sangat menyedihkan lah. Sebab untuk menjadikan satu negara yang gagal kepada negara baru, dia memerlukan sokongan komuniti antarabangsa. Tapi tak ada negara komuniti antarabangsa yang serius dengan isu ni. Yang tengok ada, tapi yang serius tu tak ada. Itu yang menyedihkan. Dan saya rasa dalam 5 tahun lagi keadaannya lebih kurang macam ni lah. Walau katalah kalau sekalipun perang tu reda, konflik masih ada, senjata masih ada, violence masih ada, humanitarian crisis masih ada, manusia lapar, mati, tak ada cukup makanan, masih ada. Pada waktu malam, kami ke Hospital Ma'rib. Mangsa perang yang berada pada tahap kecederaan yang serius ditempatkan dan dirawat di sini. Kami ke kem pelarian Suwaida yang merupakan kem pelarian terbesar di Yaman. Bukan sahaja pelarian di Ma'rib, bahkan kem pelarian Suwaida menjadi tempat mengumpulnya pelarian-pelarian daripada seluruh negara Yaman, kerana di sinilah tempat yang boleh dikatakan aman dan menyediakan kem pelarian kepada mangsa bencana perang di sini. Dalam perjalanan pulang ke Hadramaut, sempat kami singgah di tapak yang dipercayai sebagai Istana Ratu Balqis.